Assalamualaikum, nama saya Nurul Natasha binti Kamal Zaman. Nombor matrik 2756996. Okey, tujuan projek ini dijalankan adalah untuk memberikan kesedaran tentang alam sekitar, iaitu berkaitan dengan pencemaran udara yang melibatkan komuniti masyarakat di Malaysia. Okey, pencemaran udara bermaksud keadaan yang melibatkan kimia, suatu bahan, zarah yang terkandung dalam udara sehingga melakukan perubahan dan tidak keselesaan. Sebagai contoh, manusia, tumbuhan, haiwan dan kesan negatif bahan ini adalah terampai di udara. Contohnya, bila kesan daripada ini adalah berasal daripada udara lah, bahan ini akan menyekat pengaliran oksigen ke dalam saluran darah ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan dan mampu menyekat pengaliran oksigen ke dalam saluran darah tubuh manusia. Sebagai contoh, ia akan memberi kesan macam asma, ada masalah batuk, apa semua. Okey, kepesatan pembangunan dan juga aktiviti harian yang dilakukan oleh golongan masyarakat pada masa kini juga merupakan faktor yang berlakunya peningkatan pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran udara lah. Pencemaran udara ni berlaku telah memberikan kesan negatif kepada orang ramai, terutama golongan orang tua. Okey, sebagai contoh, macam asap-asap daripada kenderaan, motor, atau asap daripada kilang. Mereka contoh pelepasan asap daripada kilang, lepas tu asap kenderaan, motor yang berada di jalan raya. Jadi ia akan menipiskan lapisan ozon. Ini sangat membahayakan kesihatan manusia, terutama golongan tua dan muda dan kanak-kanak lah. So kat di sini kita sebagai manusia hendaklah bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan menjaga seperti mana menjaga dengan elok dan bagus untuk memudahkan semua masyarakat dan menjamin kesihatan masyarakat berada dalam keadaan sihat. Hai doktor, nama saya Nur Fakira binti Rosli, nombor matrik 275546. Saya akan teruskan dengan kurangnya kesedaran terhadap alam sekitar. Tahap pengetahuan golongan komuniti masih berada di tahap yang rendah kerana golongan ini kurang kesedaran dalam menjaga alam sekitar walaupun pencemaran berlaku di depan mata mereka. Selain itu, walaupun sudah banyak kempen pendidikan dan kesedaran alam sekitar dalam pelbagai bentuk di negara ini, saban hari alam sekitar kita mengalami pencemaran dari udara sehinggalah kepada pencemaran sampah sarap. Usaha murni yang dijalankan oleh pelbagai pihak seperti mencurahkan air ke daun keladi, kesedaran dan kepekaan mengenai sesuatu kejadian yang berlaku di sekeliling kita mungkin disebabkan ketidakprihatinan, mungkin juga kurang pemahaman mengenai hubung kait dalam sistem ekologi. Itu saja. Saya akan pass kepada next presenter. Nama saya Wan Aras Ayuni binti Wan Kazi, nombor matrik 271852. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyataan masalah yang berkaitan dengan pencemaran udara iaitu pembakaran terbuka yang melibatkan komuniti. Pembakaran terbuka merupakan pembakaran yang dilakukan daripada aktiviti manusia yang menyebabkan bahan serta partikel-partikel daripada hasil pembakaran dibebaskan secara langsung ke udara tanpa dihalalkan melalui cerombong atau serombong asap yang secara tidak langsungnya mengakibatkan berlakunya isu pencemaran udara. Pembakaran terbuka ini dilakukan oleh golongan komuniti itu sendiri kurang daripada tiada pengurusan sampah yang sistematik. Longgokan sampah sarap yang tidak diselesaikan dengan baik telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap penurunan kualiti udara alam sekitar apabila golongan komuniti mula melakukan pembakaran secara terbuka yang secara tidak langsungnya menyebabkan pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembakaran terbuka di tempat pelupusan sampah, pembakaran sampah domestik serta sebagainya yang dijalankan oleh komuniti. Partikel-partikel terampai di udara boleh menjejaskan kesihatan golongan komuniti di mana ianya telah memberikan impak kepada sistem pernafasan dan mengurangkan jarak penglihatan golongan komuniti. Zarah halus cemar yang terampai di udara disebabkan pembakaran terbuka memiliki saiz 0.01 sehingga 0.1 mikrometer ini dapat mengakibatkan kerosakan ke atas organ pernafasan
yang didepositkan di dalam paru-paru. Disebabkan ianya dapat menembusi sistem penapisan pernafasan golongan komuniti sehingga mendorong kepada berlakunya kesesakan pernafasan dan penyakit asma. Tambahan pula, masalah ini disebabkan oleh pembebasan partikel-partikel yang terampai serta zarah-zarah pencemar udara dengan tinggi ke dalam atmosfera setempat. Hal ini secara tidak langsungnya mengakibatkan berlakunya fenomena jerebu terutama dalam keadaan udara yang kering iaitu dry air di sesuatu kawasan komuniti yang setempat. Itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Suhaimah binti Mak Esa, nombor metrik 272084 akan menerangkan mengenai pernyataan masalah berkenaan dengan isu pencemaran udara. Antara masalah pencemaran udara yang dikenal pasti dalam kalangan komuniti ialah kurangnya peranan kerajaan dalam menjalankan kempen terhadap isu pencemaran udara kepada komuniti. Secara realitinya, kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar, terutamanya dalam mengurangkan pencemaran udara, masih lagi rendah dalam kalangan komuniti. Masalah ini turut berpunca daripada kurangnya peranan pihak kerajaan dalam menjalankan kempen berkenaan isu pencemaran udara. Hal ini menyebabkan tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada komuniti. Kurangnya pelaksanaan kempen tentang isu pencemaran udara mungkin akan mengurangkan tahap keperhatian dan kesedaran komuniti. Dan mereka juga tidak dapat mengamalkan atau mempraktikkan tingkah laku mesra alam di dalam kehidupan seharian mereka. Oleh kerana itu, pendedahan tentang alam sekitar haruslah dijalankan secara berterusan melalui kempen, program dan sebagainya. Pelaksanaan kempen tersebut akan dapat menyampaikan mesej yang berguna kepada komuniti, terutama kepada masyarakat desa dan juga masyarakat bandar. Secara ringkasnya, peranan pihak kerajaan adalah penting dalam mengatasi isu pencemaran dalam kalangan komuniti pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Farahin binti Rusli, nombor metrik 271856 akan menjelaskan tentang pernyataan masalah yang berkaitan dengan pencemaran udara iaitu sektor perkilangan. Sektor perkilangan merupakan salah satu punca berlakunya masalah pencemaran udara. Hal ini adalah dikatakan demikian kerana asap daripada sektor perkilangan telah menyebabkan kawasan tempat tinggal golongan komuniti terdedah kepada ancaman berlakunya pencemaran. Pihak pengusaha sektor perkilangan ini mempunyai sikap yang tidak bertanggungjawab iaitu dengan melepaskan asap kilang dengan tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, pihak pengusaha kilang yang tidak memasang alat untuk menampis asap akan memberikan kesan kepada golongan yang berisiko. Antaranya ialah seperti golongan kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Golongan berisiko ini akan terdedah kepada penyakit bawaan udara seperti penyakit asma, alahan, jantung dan sebagainya. Golongan berisiko yang tinggal di kawasan komuniti ini juga akan mengalami gejala seperti sukar untuk bernafas, mata akan terasa pedih, kerap bersin, hidung berair dan sebagainya. Asap daripada kilang ini mempunyai bahan yang tercemar seperti gas karbon dioksida dan sebagainya. Hai, nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Halim. Nombor metrik saya 267922. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan yang kami pelajari daripada isu pencemaran udara. Pencemaran udara yang berterusan mampu memusnahkan alam sekitar di mana ia boleh menyebabkan bencana yang besar. Hal ini menyebabkan manusia kini hanya tahu untuk mengejar keselesaan hidup, akan tetapi kita yang bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya alam boleh diwarisi untuk generasi akan datang. Akhir kata, hargailah alam sekitar yang memberi sumber untuk kita dan kita tidak patut musnahkan. Dan kami berharap pihak berwajib haruslah menitik beratkan tentang pentingnya isu pencemaran alam sekitar ini untuk generasi yang akan datang, untuk kita mendapat lebih keselesaan dalam kehidupan kita, dan kita juga haruslah kurangnya untuk membuat pembakaran terbuka, membuang sampah merata-rata. So, akhir kata, jagalah alam sekitar kita untuk generasi yang akan datang. Terima kasih.